Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita boleh menyambung belajar kita bersama-sama. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang boleh menyelamatkan kita nanti di hari di mana tak ada lagi yang boleh menolong kecuali amal kita itu. Salawat dan salam sentiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sambung kajian kita, belajar kita sama-sama tentang bab yang membatalkan solat, ya. Qala al-musannif, ya, penulis kitab ini menulis bahawa tabtulus salatu bi arba'a asyrata khaslatan, ya. Solat dapat terbatal dengan sebab 14 macam. Setidaknya ada 14 macam yang menyebabkan kita batal dalam solat kita. Ahaduha, yang pertama dikatakan bil hadathi, ya. Maknanya batal sebab kerana ada hadas. Kata Syekh Nawawi, walau bila qasdin, walau hadas itu tanpa sengaja. Ya. Ada ke hadas tanpa sengaja? Sebab kita tak sedar, ya, tiba-tiba keluar sahaja dia, ya. Kadang-kadang berbunyi, kadang-kadang tak berbunyi, ya. Sama ada dari laluan belakang atau laluan depan. Maknanya tanpa sengaja. Ya, kalau kita yang normal, mungkin kita kata bahawa saya tahan sekejap, kan? Tapi maknanya yang sudah beberapa yang tak normal, ya, maknanya ada penyakit pada dirinya, tak terasa tiba-tiba keluar begitu sahaja. Maknanya kalau hadas ini keluar walau bila qasdin, ya, juga membatalkan solat. Atau dipaksa, dipaksa keluar. Au ukriha alaihi ka'an asura batnuhu fa kharaja, ya, dipaksa agar keluar, ditekan perutnya, tiba-tiba keluar, pup,
ada yang keluar. Dia dipaksa. Ini masih budak kecil-kecil dah. Kan? Biasa budak kecil-kecil nak jom pergi solat. Kata pergi solat tak nak. Kadang-kadang budak-budak kecil begitu. Akhirnya dia buat macam-macam. Ya. Buat macam-macam lah kata. Kan? Ada yang keluar dia daripada surau atau daripada masjid. Kat surau, kat luar tu dia tak tahu dia buat apa. Ini maknanya walaupun dipaksa. Ya. Taib. Ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khabaris sahih, ya, idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu, ya. Apabila salah seorang daripada kalian kentut, ya, fasa yafsu, ya. Kentut maknanya ketika dia mendirikan solat falyansarif, ya, mestilah dia pergi keluar daripada barisan tu, ya. Wal yatawadda, hendaklah dia mengambil wuduk, wal yu'id salatahu, dan mengulang solatnya. Ustaz, kalau jamaah kita 2 baris, kalau jamaah kita 10 baris, ya. Kalau jamaah kita 10 baris contohnya, full hingga ke belakang. Atau katalah apa namanya solat Jumaat, kita ambil solat di depan. Kalau Masjid RMD tu, solat sana, solat di depan, tepat di depan mimbar khatib tu, Allahu Akbar, tak tahan, ternyata ada yang keluar. Macam mana? Maknanya batal solatnya, ya, batal solatnya. Maka sebaiknya dia keluar daripada barisan. Tapi Ustaz, macam mana nak keluar? Siapa yang keluar tu? Oh, Ustaz, Masya Allah, Ustaz tak tahan kentut ke? Kan? Maruah dia pula hilang. Kan jamaah ni macam-macam, betul tak? Ustaz takkan dah tak tahan. Sebab satu hari saya pernah tanya dengan ayah saya, masuk sahaja pada satu masjid, ya, nak kencing tak? Tak. Nak pergi tandas tak? Tak. Kalau kaki saya sudah melangkah masuk ke masjid, sudah saya kunci. Kunci macam mana? Ya. Orang yang suka-suka dengan tasawuf, dia kata dah saya kunci. Maknanya tak terasa apa pun. Nak kencing tak, nak apa-apa pun tak. Ini. Tapi kalau berlaku, maknanya hadis ini ingin menjelaskan, kalaulah kentut, falyansarif, keluar daripada barisan. Tapi solat Jumaat ni tak ada lah Ustaz, kita ulang lagi. Maka saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lepas, kerana sudah kentut, pasti tak dapat rakaat pertama. Kalaupun dapat rakaat yang kedua, shalla wala nawa wala shalla. So macam mana? Sebaiknya ikuti gerakan imam sampai habis, selesai salam, keluar ambil wuduk, solat 4 rakaat solat zuhur. Itu kalau kesnya dalam solat Jumaat. Tapi Ustaz, kita ni maksud hadis ini, kalaulah kita kentut dalam solat kita, kita keluar, ya, macam jamaah kita, sila keluar segera, kerana sudah batal. Lalu berwuduk dan mengulang solatnya. Wal yu'id
salatahu, diulang solatnya. Wa hadzal kalam fis salim, ini perbahasannya dalam keadaan orang normal, ya. Maknanya idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif. Lalu bagaimana kalau seandainya sikit-sikit keluar, kan tak sedar? Maka dikatakan oleh Syekh Nawawi, amma as-salisu, ya. Salis ini namanya apa namanya? Sekejap-sekejap berhadas. Sekejap-sekejap berhadas. Ya. Fala yabtulu salatuhu, maka tak batal solat dia. Ini kes yang special. Tadi kalau orang normal, ya. Orang normal, maka tak ada masalah. Cuma kalau seandainya dia punya satu penyakit, ya, sedikit-sedikit berhadas, sedikit-sedikit berhadas. Maka ketika kita membahas tentang niat sebelum ini, niat sama ada niat solat ataupun wuduk, ya, maka niat wuduknya listibahatis solat. Kerana dia sedang di hospital, tak tahu asbab apa namanya, zakar kita itu diletakkan sesuatu yang bila-bila saja kencing keluar. Takkan lepas sekejap saya nak ambil wuduk. Kata doktor tak mungkin, lah nanti basah semua. Kerana kita tak sedar ketika itu. Maka di sini kalau as-salis yang sentiasa keluar, ini ya, fala yabtulu salatuhu, ya, illa hadathahu al-ghair ad-daim, kecuali kalaulah dia punya penyakit namun hadas ini berhenti lama, ya, keluar, berhenti lama, keluar. Itu maknanya ketika itu dia kena berwuduk. Ini ya. Maka kalau keluar terus, asbab sekarang ni orang tua kan guna macam baby, guna pampers juga. Betul? Ya. Kalaulah dulu, ya, anak saya pertama, ketika surau ini dibangun di awal, saya bawa dia waktu subuh, kan dia bangun tidur guna pampers. Sedangkan umurnya sudah lebih daripada 2 tahun. Berarti maknanya air kencingnya sudah najis mutawassithah. Maka ketika nak berangkat ke sini dari lorong 15, kena tukar pampers dia dengan pampers baru. Tapi macam budak-budak, kan dia selalu didokong. Kan dia selalu didokong. Maknanya kalaulah kita mendokong dia dan pada pampers dia ada kencing dia, maknanya kita sedang membawa najis itu. Itu yang kita takut tu. Oleh itu kalaulah kita bawa cucu dan sebagainya, pastikan bahawa pampersnya bersih. Lalu bagaimana dengan orang yang tua? Maknanya sebelum berangkat ke sini kena ganti pampersnya. Tapi Ustaz, saya dah tak tahan lagi, sebab saya tak sedar lagi bila dia keluar. Tapi sentiasa keluar. Tiba-tiba saya duduk je setengah jam, nampak dah penuh dah. Kan? Dah penuh dah. Ya Allah, ya. Kita tak sedar. So macam mana ni? Sebab yang kita dah tak sedar, maknanya kesnya adalah
special. Maksud dia dah tak sedar dah kalau itu keluar. Maknanya ikhtiar kita sahaja menggunakan pampers agar ketika kita datang ke masjid Allah atau ke surau dan lain sebagainya, dia tidak menjejaskan tempat tu. Kerana tiba-tiba kita sedang solat, Allahu Akbar, apa benda yang mengalir ni? Apa benda yang mengalir ni? Kalau tadi 2 tahun lebih dua sudah najis mutawas sitoh, ini najis apa pula dia? Tetap najisnya mutawas sitoh. Ya, najisnya tetap mutawas sitoh. Cuma orang yang di sebelah tu yang kesian. Nak batalkan solat malu gitu ya. Oleh itu kena berhati-hati dan dijaga. Ya. Oleh itu dalam satu perbahasannya, yusannu liman ahdatsa fi salatihi, ya, disunnahkan sesiapa sahaja yang berhadas, ya, di dalam solatnya, an ya'khudha bi anfihi, ya. Misalnya kalau ada darah yang keluar gitu ya, pada hidung biasanya, tiba-tiba kita tak sedar, ya, an ya'khudha bi anfihi, pegang hidungnya, summa yansarif muhiman bi annahu ra'afa satran ala nafsihi, dia kena keluar, ya, dengan menutup hidungnya lalu meninggalkan tempat itu agar darah yang keluar itu tidak menetes ke mana-mana, sekaligus menjaga maruah dirinya. Kalau menetes, oi, ini siapa punya ni? Orang akan kata, tadi ada jamaah sebelah saya. Siapa jamaah sebelah saya? Itu tuan ni Allah. Maka kena dipegang. Maknanya kalau contoh ini adalah pada kes darah yang keluar, pada kes yang lain pun sama. Kena ditahan. Ustaz sudah Allahu Akbar, Ustaz, perut tiba-tiba sakit Ustaz. Janganlah keluarkan suara, malulah kita kan. Jangan keluarkan suara. Maknanya dijaga maruah kita. Dalam solat yang fardu, maruah tetap dijaga. Tu. Maka kalaulah kita nak keluar juga, ternyata mungkin bukanlah kentut dan sebagainya, ada saki baki yang keluar keras sikit tu, itu kita kena tinggalkan tempat itu, karena mungkin aroma dia akan berbeza. Maka untuk menjaga diri kita, kita keluar saja, tak ada masalah pun. Kita keluar daripada jamaah tu. Maka, ya, apatah lagi jika wa kadza idza ahdatsa wa huwa muntadhirun lis-shalah, la siyama idza qarubat iqamatuha aw uqimat bil fi'l, ya, maka segera keluar, ya, atau, ya, cepat-cepat ambil wudu jika dia berhadas. Ketika hadas itu keluar, kita sedang menunggu waktu solat ataupun qomat sudah dikumandangkan. Tetapi Ustaz, kalau belum waktunya solat, maka lebih baik dikeluarkan, dibuang sahaja. Tapi kan Ustaz, kan ini Ustaz juga sakit perut. Ya, Ustaz juga sakit perut. Jadi biasa sahaja. Jadi asbab ustaz gitu ya, biasa memberikan ceramah. Selepas ceramah, ustaz pergi mana? Pergi tandas ke? Tadi kenapa ustaz pergi tandas? Ya,
manusia biasa. Jadi kalau ustaznya ternyata ada juga hajat dia, memang biasa sahaja, itulah lazim. Tidak semestinya lalu kalau ustaznya duduk di sini, ya, lalu selepas itu ustaz sila jadi imam. Itu kan? Sila jadi imam. Kalau memang dia sedang menahan sesuatu, lebih baik katakan saya menahan sesuatu. Siapa-siapalah yang jadi imam. Asbab nanti kalau dia jadi imam, ternyata keluar sesuatu, jamaahnya belum belajar mengganti imam. Allah kata. Ya, ini maknanya kalau keluar sesuatu, sama ada jalur depan ataupun jalur belakang. Ya. Kerana ini bukan hanya berlaku hadisnya pada kentut sahaja. Ini juga berlaku biasanya pada perempuan. Ya. Pada perempuan. Nampaknya dari depan angin yang keluar. Maknanya kalaulah angin sentiasa keluar daripada arah depan ketika dia solat, ya dianggap ma'fu anhu, kerana memang sering keluar. Tapi kaidahnya apa sahaja yang keluar dari dua jalan itu maknanya batal. Yang keluar duit ringgit ustaz, ya, asbab kita telan shilling, yang keluar shilling juga. Mana apa sahaja yang keluar daripada dua jalur itu maknanya dianggap sebagai hadas. Itu yang kedua. Yang ketiga, biwuqu'in najasah, ya. Sebab kejatuhan najis. Yang najis itu allati la yu'fa anha, dan najis itu tidak dimaafkan. Maknanya kalau kita terus bersentuhan dengan najis itu batal solat kita. Maka kalaulah bawa cucu, bawa baby dan lain sebagainya, boleh letakkan. Kecuali yakin bahawa dia biasanya kalau ganti pampers, ini kalau baby ya, atau kita bawa cucu, asbab mungkin anak kita dengan mertua kita, menantu kita pergi, misalnya kita nak pergi solat, cucu ada bersama kita, nak tinggalkan, kesian, menangis kat rumah, kita bawa dia. Kalau kita boleh letakkan. Tapi kalau seandainya tak ada kencing, tak ada apa, kalau cucu itu nak didokong, kita dokong lah kalau kuat. Maknanya biwuqu'an najasah, maknanya terjatuhlah najis, ya, pada kita. Sawa'un waqa'at ala thawbihi, sama ada najis itu terkena pakaian kita, ya. Wa in lam yataharrak, ya, biharakatihi, ya. Maknanya dia tidaklah bergerak. Kita biasa ada serban panjang, ya, guna macam tu. Lalu tiba-tiba di hujung serban itu dia terjatuh najis. Itu. Au badanihi, atau badannya terkena najis. Au dakhili anfihi, di dalam hidungnya. Ya Allah, ada juga. Ya. Au ainihi, kena pula matanya. Ini apa benda ni najis kena mata ni. Ya. Au udhunihi, ya, ataupun telinga. Ya. Maknanya kalaulah terjatuh najis itu, ya, maka batal solatnya. Taib. In lam tulqa halan min ghairi hamlin, ya, jika najis tersebut tidak tulqa itu macam dilemparkan,
bukan dilempar macam ni ya. Kita kaiskan dengan apa-apa ke dia. Maknanya ketika dia jatuh, kadarnya selama panjang tumak ninah. Panjang tumak ninah tu mana? Bacaan apa? Subhanallah, itu kadarnya. Subhanallah. Kalau kita baca ketika kita subhanallah wa bihamdih, iaitu atau subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih sekali, iaitu kadar tumak ninah itu minimum membaca sekali panjangnya. Maknanya jatuh saja terus halau. Maknanya kita tak membawa dia. Tapi kalau kita kekal tetap membawa, sudah masuk kadar tumak ninah sudah habis, maknanya batal kita. Maka kena hati-hati. Oleh itu biasanya memang ada sesetengah AJK masjid ataupun surau yang strict, jaga kebersihan dan sebagainya, kena pintu kena pastikan tertutup sehingga tidak adalah binatang-binatang yang masuk, ataupun yang mungkin yang bunyi kek-kek gitu ya. Sehingga ya kita nak solat itu dalam keadaan selesa. Dalam keadaan selesa. Ini pun usahanya yang masya-Allah ya, sudah sangat baik. Tak ada peluang dia masuk ke dalam kan? Tak ada. Yang pun kalaupun kita solat sini, kita rasa selesa insya-Allah. Ya. Inkanat ya bisa ya. Jika najis itu kering ya, falahu nafduha, maka kena kibas itu namanya, di macam gerakkan gitu sehingga dia jatuh kalau najisnya kering. Walau fil masjidi wa in ittasa'a al-waqt. Ini maknanya kalau kita solat di awal waktu lalu tiba-tiba tertimpa dan najisnya najis kering, maka dikibaskan sahaja agar dia jatuh. Dan masjidnya pun luas. Jangan pula kita kibaskan sebelahnya ada jamaah. Jatuh pula orang nak sujud, Masya Allah, di depan saya ada rezeki apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kena hati-hati ya. Walau fil masjid wa in ittasa'al waqt. Kalaulah kekal itu di dalam masjid, summa yajibu izalatuha ba'da sholati fauran. Jika dia terkibaskan jatuh ke mana-mana selepas solat, wajib baginya segera menghilangkan najis tadi dan dibuang daripada masjid tu. Ini. Wa in kanat rutbatan, jika najis yang jatuh itu, yang menyentuh itu tadi basah. Ini kalau kering senang kan. Mungkin dia hanya bulat macam tu je. Kalaupun jatuh orang di sebelahnya mungkin tak nampak. Syukur-syukur kalau kita ada di hujung saf. Muskilahnya kita ada di tengah saf. Kita halau dia jatuh ke mana kita tak tahu pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita kena hati-hati. Wa in kanat rutbatan wa yalzam ala ilqaiha tanajjusul masjid biha. Kalaulah kita buang, kita halau dia najis itu, pastilah masjidnya menjadi najis dengan kita membuang. Oleh itu fala yulqiha ya, maka tidak boleh dilemparkan ataupun dibersihkan begitu. Fala yulqiha fihi, jangan sampai dibuang di dalam masjid. Sebab kalau kita jatuh ke dalam masjid,
Ya syukur kalau seandainya sejadah kecil-kecil. Kalaulah ambal ini yang besar, satu masjid yang sama semua, sukar nak tukar tu, ya. Sukar nak tukar. Oleh itu kita sebagai orang yang yang solat, ya tidak perlu dijatuhkan ke dalam masjid tu, atau kita buang dia, kita halau najis tadi dalam masjid. Bal yaqa'u as-salah atau bal yaqta'u as-salah, tetapi dia hendaklah berhenti dari solatnya. Wa yurmiha wa yarmiha kharijahu, dan dibuang najis tadi keluar, ya. Summa yasta'nifu as-salah, ya, kemudian dia mulai solat. Maknanya dia kena buang di luar tempat masjid itu. Dia keluar daripada masjid, dibuang, ya, dibersihkan, ya, lalu dia masuk semula solat. Ini kalau seandainya ada najis yang jatuh. Kalau najisnya basah, muskilnya adalah kalau kita buang sekalipun dia melekat di ambal yang kita solat tu, Masya Allah, kitanya masih ada, masjidnya menjadi najis. Syukur kalau di situ ada kena sejadah sahaja. Sejadah boleh kita angkat, kita bersihkan satu buah sejadah. Muskilahnya kalau sejadahnya panjang. Itu dia. Ya. Ya. Wa illa, kalau tidak juga, ya, misalnya waktu solatnya ini pendek, ya. Kalau waktu solatnya dah bakinya pendek, ra'aha, yang menjaga solatnya, wa atammaha, dan disempurnakan solatnya, wa alqaha fihi, dan ia mesti melemparkan najis itu dalam masjid, ya. Wa wajabat izalatuha ba'da salati fauran, selepas solat kena dibersihkan dengan segera. Masalahnya kita solat masa baki sudah 5 minit lagi, Ustaz. Baki 5 minit. Kalau saya keluar daripada masjid, ya, saya batalkan solat, saya buang najisnya, saya bersihkan, masuk lagi nak solat, kok masuk solat waktu setelahnya. Ada tak mungkin kita naik LRT? Kan? Mungkin naik LRT. Kat sini tak ada lah. Ya, kita mungkin tak ada, kes tu jarang berlaku. Tapi kalau kita nak solat asar misalnya, keluar saja daripada office, naik LRT daripada KL Central, nak solat macam mana kita naik KTM tu? Susah. Masa dah suntuk, tak cukup. Ni mungkin Faris dari KL Central, NU Central, pergi ke sana, nak balik UIA misalnya, nak solat malu nak solat kat situ susah juga. Nanti solat ini, abang tengok apa ni? Salah faham pula. Kita nak rukuk, salah faham orang. Lepas tu kita kena tunggu sampai stesen terakhir yang kita nak pergi ke UIA. Kan di bawah tu ada surau, kita nak solat situ. Tiba-tiba kita tak tahu keadaan surau tu, adalah najis yang terkena kepada kita. Masa waktu solat maghrib dah nak masuk. Kalau kita tak solat, kita tinggalkan, ya sudah. Kalau begitu dah halau sahaja solat. Kita mengejar masa, tapi tempat tu jadi najis, kita buang selepas tu dengan segera, sebab masa sudah akan tamat. Tapi kalaulah awal waktu baru sampai, ya, baru nak solat, ambil wuduk sebelah gitu, ya, stesen Putra, ambil sini, masuk, apa benda ni? Masih awal waktu. Kita keluar daripada situ, kita bersihkan, lalu kita solat semula. Ini kemudahan yang disediakan oleh Islam. Hadza in qadara 'alal izalah fil fawr. Ini kalau boleh dihilangkan dengan segera. Kalau boleh.
Ya. Wa illa, kalau tak boleh dengan segera dihilangkan, bi an lam yajid ma'an li yutahhiral masjid bihi, kalau tak jumpa air ya untuk dibersihkan, diisytiharkan tarikh 15 hingga 17, air tak ada, contoh tak mengalir kan, betul ya, tarikh 15 hingga 17 air mungkin tak ada misalnya ya. Lalu tiba-tiba ketika kita solat di sini, kalau jatuh misalnya tak ada air, maknanya tidak adalah air sehingga kita boleh membersihkan dia dengan segera ya. Fayaqta as-salah, maka sebaiknya jangan dibuang najis tadi ke dalam masjid, kerana tak ada air untuk bersihkan masjid tadi. Cukup kita yang putuskan solat, berhenti daripada solat ya, wa yarmiha kharijahu, dan dibuang najis tadi di luar daripada masjid atau surau, kama afadahu syekhuna Muhammadun Hasbullah. Ini maknanya Syekh Nawawi menyampaikan idea daripada Syekh beliau, iaitu Muhammad Hasbullah, mengatakan begitu. Kalau di tempat tu dah tak ada air ya, kalau istihar air misalnya dalam 24 jam kita boleh tahan dalam tong gitu ya. Ini misalnya dari 15, 16, 17 tak ada air. Kalaulah kita terkena najis, jangan sekali-kali buang. Ini masjid kan? Nak bersihkan masjid tu tak ada air. Itu yang muskilnya. Oleh itu sebaiknya kita keluar ya, kita batalkan solat kita, kita buang di luar, baru kita solat semula. Baik. Itu yang kedua. Ini yang membatalkan solat. Ya. Jatuh najis, lalu ada hadas. Yang ketiga, wasalisuha bin kishafil aurah, auratnya terbuka. Auratnya terbuka. Mana batas aurat kita lelaki? Aurat kita yang lelaki lutut hingga pusat. Ustaz, takkanlah terbuka Ustaz? Ya, ada. Kalau kita tengok biasanya, sebab daerah kita ni pantai, orang pergi berenang pinggir pantai, waktu solat dia nak solat, dia solat dengan pakaian yang dia ada. Kadang-kadang pakaian dia tu sudah, kalau dia rukuk saja terangkat. Ataupun yang di dalam surau tetapi dia letakkan kipas ni di belakang jamaah, ada ya, ada di belakang, sehingga kita ni Ustaz taklah panas sangat. Tapi kalau ditiup daripada belakang, sarung kita ni Ustaz tertiup pula, terangkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbuka lutut kita ni. Mungkin tak? Mungkin. Atau sekarang biasanya di masjid-masjid kita, semua orang yang jadi imam, dia guna kakula. Imam kakula yang hitam tu, lalu macam Syekh Azhar tu, dia pakaian sini ditutup gitu, lalu terbelah kan tengahnya, betul tak? Ia kalau dia guna jubah panjang. Kalau tidak, syukur ya. Ada sesetengah saya pernah jadi makmum tu, imamnya guna kakula, tetapi jubahnya sampai di atas betis ini. Jadi maknanya kalau dia hampir nak sujud itu, lutut dia nampak. Dia guna kakula juga, panjang. Ini kena hati-hati. Kenapa? Karena bin kishafi al-aurah, terbuka aurat kita. Ya. Aurat ini terbuka, kulliha, semua aurat itu terbuka, au ba'diha, atau sebahagian daripada aurat.
kata sebahagian tu yang menakutkan biasanya. Kalau semua tu kadang-kadang tak mungkin. Ketika solat guna jubah, tak tiba-tiba jubah jatuh gitu, tak ada. Ya kan? Mungkin kerana sebahagian. Mimma yajibu satruhu li ajlis salah, yang memang aurat itu wajib ditutup ketika kita solat. In lam tastur halan, ya, jika aurat itu ketika dia terbuka dan tidak ditutup dengan segera, ya. Contohnya fa in kasyafaha rihun, dibuka oleh angin, ya, fala tabtulu salatuhu, tak batal solatnya dengan catatan in sataraha halan, jika segera ditutup. Jika segera ditutup. Ai qabla mudhi aqallit tuma'ninah, panjangnya sekali lagi sepanjang tuma'ninah. Terbuka saja tutup. Oleh itu alhamdulillah kipas kita di atas. Kalau di belakang, ya, yang menggunakan jubah, seluar senang. Ya, menggunakan sarung ni yang kita kadang-kadang sesetengah orang yang menggunakan sarung, dia guna seluar pendek menutupi lututnya. Sesetengah. Tidak ada kan yang biasa kita guna seluar tu menutupi lutut, atau seluar yang macam tu yang kecil tu. Jadi itu lebih selamat. Tapi dia gunakan selepas tu gunakan sarung. Ada sesetengah yang begitu. Tetapi kata Syekh Nawawi, na'am, lau takarrara kashfur rih wa tawala bihaitsu yuhtaju fi satri ila harakatin katsirah mutawaliyah batalat salatuhu bidzalika. Ya, tetapi kalaulah dengan angin itu aurat sentiasa terbuka lalu tutup lagi, buka tutup lagi, ya, ini terus berterusan, maknanya batal solatnya. Kenapa? Ya, li'annahu nadirun, kerana terbukanya aurat itu tidak sentiasa terbuka. Kerana aurat dalam solat pada asalnya adalah ditutup. Ini ya. Asalnya adalah ditutup dan tertutup. Dia tak terbuka. Ya. Selalu kita pakai berlubang, Ustaz. Ya? Lubang tu sebesar mata mancing dia. Ya. Patah tak soalan? Kalau kita pakai kayu yang berlubang. Saya pun baru perasan dia depan-depan kan. Ada berlubang rupanya. Kayu saya pakai. Patah masuk. Itu sebenarnya. Ya. Lubang tu sebesar mata mancing ya, Ustaz. Ya. Patah ya, Ustaz. Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Apakah kalaulah sebesar api rokok tu, sebab kita khawatir kalau solat kita sekarang kalau memang dianggap sebagai batal, senang. Tapi bila yang sebelum-sebelumnya kita khawatir kan, yang sebelumnya kerana sudah tamam solatnya, sudah yakin, terakhir kali bila jumpa, yang baru ni Sat, mungkin semalam kita rokok, tiba-tiba panasnya jatuh, pum. Baik. Pada kaidahnya adalah dia adalah tertutup dan tidak terbuka. Terbuka itu maknanya besar. Maknanya kalau teramat kecil dan dia tidak nampak sekali pun, ya, kalau dia tertutup tidak ada kata batal pun. Tapi kalaulah besar, ya, besar nampaknya dan sehingga aurat itu nampak, maka batallah solatnya. Ya, kalau yang kecil sahaja dia tidaklah menjejaskan tu. Walaupun sebesar mata mancis, maksudnya batal. Maknanya sebesar mata mancis tu, sebenarnya mancis tu yang mana ya? Yang kita mancis yang ces tu. Tak ada masalah pun. Saya jangka macam rokok tu kan agak besar. Segini kan rokok tu. Maknanya ini ihtiyatan.
ya ihtiyatan kita jaga, ya, kalau kadang-kadang kita pun tak sedar ketika kita gunakan sarung, ya, ketika kita nak sujud itu, ya terbelah dia. Oleh itu itu kipas angin kalau dinyalakan di belakang terangkat sikit berbahaya. Ya kan. Itu dia. Maka sesetengah orang walaupun dia gunakan sarung, ya, kerana kakinya merapat, ya, ketika dia sujud tu, ya, maka cara kaifiatur sujud itu, ya, kakinya ni dia menutup dua, sehingga dia tak nampak apa-apa pun, tak terbuka auratnya daripada belakang sekalipun. Itu. Maka kena dijaga. Kalaupun tertiup angin sekalipun, dia tidak sampai menjejaskan terbuka lututnya. Kalaupun sarung itu terangkat, dia hanya sampai di sini, betis. Besar ni. Dia bukan lutut, di antara kaki itu dengan ya. Nah, sampai situ je dia terbuka, tidaklah sampai lutut itu terbuka, kerana dalam keadaan dia sujud, maknanya sarung itu ditekan. Oleh itu kena sujud yang elok, cara sujudnya. Sehingga yang pakai sarung selepas ni tetap mutmain nak solat. Jangan pula tengok belakang ada kipas angin tak. Kata surau sini kipas angin ke atas Ustaz, jangan risau. Itu dia. Ya. Oleh itu kerana terbukanya aurat tadi, sekejap tutup, sekejap tutup. Ini kerana nadir, jarang berlaku. Maknanya kalau itu berlaku berulang-ulang sehingga gerakan tadi menyebabkan batal solat kita. Apa contoh yang lain kata Syekh Nawawi? Kama lau dafa'al maru bi fi'lin katsir. Kita solat tapi tempat orang ramai yang lalu macam tu. Biasanya kalau kita solat kan orang tak ramai lalu macam tu. Tapi kalau selalu lalu orang di depan, halang. Selalu lagi, halang. Selalu lagi, halang lagi. Kerana orang yang lalu jarang berlaku. Maka kalau berterusan orang lalu kat situ, memanglah menjadi batal jika kita sentiasa menghalau. Okay? Maka kalau tuan-tuan semua pergi solat di dekat Masjidil Haram, ya Allah, orang nak jalan tu hentam kita je, kita solat Allahu Akbar, pum. Lalu depan kita macam di sini ya solat seronok gitu. Jadi kita dengan mutmain. Di sana orang lalu depan kita, nak halau orang lalu. Bila-bila pun kita solat di tengah orang ni nak tawaf, kita halau lagi. Orang tawaf halau lagi. Itu. Maka orang-orang biasanya kalau selepas dia tawaf di sekitaran Kaabah, dia tak solat langsung di depan situ atau di sebelah Hijr Ismail, dia akan berundur ke belakang sikit. Kerana orang tawaf lalu situ. Nah, kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, ada yang lalu di depan, halau, tak boleh lalu depan kita. Ya sudah, kalau ada orang lalu sahaja. Itu kesnya special, kerana dia di sana semua orang nak tawaf dengan segera. Kalau di sini betul lah, ya kan? Kalau yang besar-besar lalu tu kita halau. Tapi kalau dah tahu dah tadi kita nak solat, suara budak-budak lari, jaga-jagalah, spek tu jangan letak di bawah. Okay? Kalau kita letak spek kita kat bawah, dah tahu budak kecil-kecil handphone letak bawah lagi, lari dia terpijak, handphone aku. Dalam hati. Tadi maknanya dia lari lagi, tengok nanti aku halau dia. Ketika kita halau pun kita dah niat dalam dia, tengok nanti awal lalu aku halau terus, kata. Oleh itu, ya, sesetengah ustaz kata, ustaz kalau bawa kunci kereta, letaklah ustaz, ya, karena mungkin mengganggu, kerana dia ada memberatkan.
Tapi zaman ini memang sangat sukar. Sebab kita nak letak kunci kat mana? Ya, kalau surau tu kita letak kecil sahaja. Kalau surau tu kita letak di hujung. Ada saya datang satu surau, tak boleh letak kunci depan tu Ustaz kata. Letak hujung sana. Hilang kuncinya. Ya, sebab besar sangat masjidnya. Sangat besar. Lalu ketika saya keluarkan handphone, saya letak di depan. Ustaz, tak boleh letak handphone di depan. Nah, letak lagi kat sini. Ustaz, itu makruh diletakkan. Saya kata makruh tak apalah, yang penting handphone tak hilang. Sebab zaman ini kita tak tahu, budak-budak datang ikut solat dengan kita, alhamdulillah mereka nak datang. Cuma masalahnya ketika kita solat, Allahu Akbar, handphone kita di depan. Handphone ini harganya 6,000, nak jangan dipijak. Halau terus budak kecil tadi. Spek kita letak di depan. Apa lagi? Handphone kita letak di depan, terpijak. Ya Allah, spek ni nak buat pun susah juga. Kerak Allah. Oleh itu kita kena hati-hati. Ya, kalau tak ada budak-budak dari awal kita solat, oh tak ada budak-budak, kita letak pun ya tenang sahaja. Maka keadaan itu kena kita lihat. Ya, sesetengah kita mungkin ketika nak sujud, nak duduk tahiyat ke, tahiyat awal, tahiyat akhir, jika ada barang sesuatu di poket kita ni, ketika nak duduk tahiyat akhir, Allah kunci sebelah kanan, sebelah kiri, gitu ya. Tercucuklah misalnya dengan kunci. Sebab lagi kalau kunci motor tu yang kita nak, yang tajam tu kan. Oleh itu sesetengah guru mungkin ingatkannya agar tidak mengganggu ketika itu. Tapi kalaupun ada budak-budak, ya, kama law waqa'a walau dafa'a al-maru bi fi'lin katsir, sehingga kita meletakkan barang kita di depan kita, orang lalu kita pun takkanlah kita tak solat Allahu Akbar, orang lalu tu kita tak halau. Sebab handphone kita situ, spek kita ada kat situ. Nah, kalau itu berterusan, ya, kalau itu berterusan, maka batal solat kita. Kerana menghalau orang yang lalu di depan kita itu jarang berlaku. Ya. Taib. Wa kadza law kashafaha sahwan in lam yasturha halan wa illa lam yadur. Kalau dah terbuka, ya, membuka auratnya kerana lupa, jika dia menutupinya dengan segera, tak ada masalah. Dan jika tidak, ya, segera ditutup, maka tidak berbahaya. Sahwan maknanya dia lupa, terbuka, ya, tiba-tiba dibuka. Ini kadang-kadang kita berlaku begitu. Maka kena hati-hati. Baik, ini sudah waktunya isyak, sudah masuk. Ya, kita akhiri sampai di situ dulu, baru dapat 3. Ya, silakan. Ya. Beritahu selepas solat. Selepas solat kita beritahu. Memang kesnya banyak berlaku. Ya, apalagi kalau solat solat Jumaat, ya, kawan-kawan kita biasanya pun mohon maaf kalau saya tersebut, misalnya ada yang biasa bawa motor, ya, yang suka bawa motor tu, dia pakaian dia sangat ketat sangat, sehingga sampailah satu masa ketika dia nak rukuk, itu sampai itu terbuka. Ataupun dia guna jeans itu dia tak guna seluar dalam. Allah, terbuka itu nampak tu belahan dia tu, ya Allah. Ya. Jenama pun sampai tahu tu. Ustaz, itu kan di atas sudah pusar. Tapi ingat ya, pertama kesnya adalah pendekatan kita berdakwah, ya. Maknanya solat itu adalah semua maudhu'us solah khair. Ya, ini perlu kita ingat di dalam kepala kita. Orang itu sudah mau solat, dan solat itu sendiri adalah perbuatan yang baik. Maka cara kita menegur dia juga kena dengan cara yang baik.
Kalaupun selepas solat, selepas itu, bang, tadi nampak terangkat. Oh ya. Tapi apa maksudnya tadi terangkat? Kan maksud kita sebenarnya auratnya tadi terbuka bang. Mungkin solat abang tadi batal, abang kena solat semula. Dia kata, tim aku dah pergi dengan motor, nak ulang lagi ke? Aku nak solat pun dah syukur ni. Kadang-kadang jawapan dia akan begitu. Maka kita kena arif juga. Maka melalui mimbar-mimbar, ini usaha kita. Itu kita kena beritahu, tetapi dengan cara yang elok. Maka dengan memberitahu bahawa batas aurat adalah daripada pusar, jadi maka ketika kita solat kena hati-hati. Kalau dia terus tutup, it's okay. Maka kadar tumakninah. Ustaz, tetapi kadarnya sudah lebih dari tumakninah, sebab imam tu sudah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal bihamdi. Tapi itu nampak Ustaz. Batal ke solat dia? Kita nak kata batal secara hukum fikah batal. Secara hukum fikah, kerana fikah ni nak berikan kita panduan. Tapi apakah solatnya diterima ataupun tidak, kita nufawid al-amr ilallah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mengingatkan dia. Kerana memang zaman ini orang mudah sensitif. Kita ingatkan, katanya, awak orang alim juga kau. Tu. Kadang-kadang begitu. Maka kita boleh ingatkan ataupun kita minta kepada dalam satu ceramah ke atau dalam satu khutbah ke diingatkan. Yang guna pakaian ketat, yang mudah terbuka, hati-hati ditutup auratnya. Itu caranya. Tapi kalau secara kadar hukum fikah sangat ketat. Ya. Tapi secara panduannya nufawid al-amr, sama ada solatnya batal ataupun tidak, itu nufawid al-amr ilallah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ikut fikah Ustaz, kan terbuka sudah auratnya. Maka fikah itu yang kita ada adalah dalam keadaan normal. Fikah yang kita ada, ya, dalam keadaan normal. Orang tadi boleh jadi pertama tak tahu, ya, kerana dia tak tahu. Apa-apa yang dilakukan dalam ketidaktahuan, ma'fu anhu, dimaafkan, kerana dia tak tahu. Sekarang kita dah tahu, dah belajar Ustaz. Ya, dengan Ustaz semalam belajar, esok dah lupa. Itu kesnya lain. Kesnya lain. Ya. Tapi itu dah. Kalau batasan fikah berarti kadarnya tadi yang kita belajar. Dia. Tapi apakah dia tahu ataupun tidak? Dia pernah belajar ataupun tidak? Kita kena tanyakan. Kalau dia tak pernah belajar dan tak pernah tahu apa-apa, maka kita tak boleh katakan kepada dia solat abang batal. Khawatir selepas tu dia tak nak solat lagi. Ni. Maka kita kena elok. Maka at-tariqah ahammu minal maddah. Kita madahnya nak berdakwah, tapi caranya kena dengan yang betul. Ya. Baik. Itu ya. Mudah-mudahan boleh menjawab. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Astaghfirullahal azim min qaulin bila amalin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.